Jadi sebelum saya teruskan, kalau ada sebarang pertanyaan atau soalan tentang topik ini ataupun tentang mana-mana topik yang kita dah cover di dalam webinar Tradepedia, bolehlah ajukan soalan di dalam chat box di dalam browser anda. Okey, cuma tuliskan nama, klik join dan bolehlah tanyakan saya sebarang soalan yang anda ada ya. Baik. Okey, jadi tanpa kita melenggar-lenggarkan lagi, kita teruskan webinar kita pada hari ini, modul ke-28 iaitu berdagang algoritma. Okay. Jadi webinar pada hari ini lebih kepada teori ya, kita nak belajar, kita nak fahamkan konsep algoritma, kita nak tahu jenis-jenis algoritma yang kita boleh gunakan di dalam dagangan dan sebagainya. Jadi kurang kita melihat pada carata, kita lebih kepada teori dan juga konsep. Jadi dalam webinar pada hari ini, apa yang kita akan cover ialah yang pertama, kita kena faham dulu apakah itu konsep algoritma. Okay, kita selalu dengar algoritma, algoritma komputer dan sebagainya, tapi kita nak kupas dan lihat apa di sebalik algoritma. Okay. Kemudian, apabila kita dah faham konsep algoritma, bagaimana pula kita nak aplikasikan algoritma di dalam dagangan. Jadi kita akan belajar itu pada subtopik yang kedua, apakah itu dagangan algoritma. Kemudian apabila kita dah tahu macam mana kita boleh implementkan, kita boleh menggunakan algoritma di dalam dagangan, kita juga boleh explore ya, jenis-jenis strategi algoritma yang digunakan di dalam dagangan yang kita akan nampak di dalam pasaran. Dan yang terakhir sekali, kita akan belajar tentang kelebihan dan juga kekurangan algoritma. Seperti begitu banyak benda di dalam dagangan, dia ada kelebihan dan pada masa yang sama ia ada kekurangan. Jadi yang penting ialah kita menggunakan kelebihannya dan pada masa yang sama kita cuba mengelakkan kekurangannya. Okey? Baik, kita teruskan. Okay, pertama sekali, kita nak kena fahami apakah itu konsep algoritma. Okey, algoritma ataupun algoritma secara umumnya, secara amnya adalah siri arahan yang terperincinya, arahan yang detail untuk menjalankan operasi atau menyelesaikan masalah. Okey, itu adalah definisi algoritma. Okey. Algoritma memberikan arahan yang terperinci untuk menjalankan operasi ataupun menyelesaikan masalah. Okay. Proses itu kita panggil sebagai algoritma. Pada awalnya, algoritma digunakan untuk proses matematik. Okay. Dimulakan untuk proses memudahkan kiraan matematik dan seterusnya kita tahu evolusi selepas itu, algoritma digunakan untuk memproses komputer, okey, memproses arahan-arahan di dalam komputer untuk komputer melaksanakan tugas tersebut. Okey. Tapi selain algoritma yang teknikal, kita juga menggunakan algoritma di dalam kehidupan harian kita. Okey. Contohnya kita sebagai manusia, kita ada panduan. Contohnya kita ada panduan untuk memasak, kita ada panduan untuk membuat kerja-kerja ataupun panduan untuk tugas harian. Jadi panduan ini juga boleh kita kaitkan dengan proses algoritma kerana panduan itu ialah arahan yang terperinci untuk melakukan sesuatu kerja, operasi ataupun untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu pun kita gunakan algoritma walaupun tak teknikal. Jadi algoritma memang sebati dengan kehidupan kita. Okey, jadi sama seperti kita punya aktiviti harian, seperti kita memasak dan sebagainya, kita ada satu guideline yang terperinci yang memberikan kita arahan untuk kita laksanakan tugas tersebut dan kita menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan komputer. Jadi di dalam komputer, komputer menggunakan proses algoritma untuk menyenaraikan arahan terperinci
mengenai cara menjalani ataupun melakukan operasi yang tertentu. Jadi cara komputer berfikir ialah dengan menggunakan algoritma. Okey. Jadi kita dah tahu konsep di sebalik algoritma. Apakah definisi algoritma ataupun algoritma? Algoritma ialah arahan yang terperinci untuk melaksanakan operasi ataupun menyelesaikan masalah. Okey. Jadi dari situ kita dah boleh bahagikan apakah elemen-elemen yang penting di dalam algoritma. Baik. Jadi untuk kita membina algoritma, kita memerlukan 3 perkara ataupun 3 elemen yang utama. Okey. Seperti yang kita nyatakan dalam definisi kita, yang pertama, kita mesti ada tugasan ataupun masalah yang perlu kita selesaikan. Okey, kita kena ada problem to be solved ataupun task to be executed. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah ataupun melakukan operasi tersebut, kita perlu ada siri langkah-langkah yang jelas. Okey, cara untuk kita menyelesaikan ataupun melakukan operasi tersebut. Kita kena list down langkah-langkah yang jelas dan mengikut turutan untuk menyelesaikan masalah ataupun melakukan operasi tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ialah apa yang kita perlukan di dalam algoritma ialah kaedah yang membolehkan kita mengukur prestasi dan kualiti keputusan akhir. Okey, jadi selepas kita ada masalah, kemudian kita ada langkah-langkah yang terperinci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita ada kaedah yang mengukur prestasi akhir ataupun result, keputusan. Okey, setelah ada masalah, kita lakukan langkah-langkah berjaya ataupun menyelesaikan masalah. Okey. Jadi inilah 3 elemen yang kita perlukan di dalam algoritma. Baik. Jadi kita sebagai pedagang, kita nak tahu apakah aplikasi algoritma di dalam dagangan. Itu kita punya objektif. Okey, adakah algoritma ni dapat membantu kita sebagai pedagang? Okey. Jadi kita definisikan dulu apakah itu algorithmic trading. Okey, jadi algorithmic trading ni juga dikenali sebagai automatic trading, ya, perdagangan automatik. Juga dikenali sebagai perdagangan mekanikal ataupun perdagangan algo. Jadi ada pelbagai nama yang kita boleh refer kepada algorithmic trading. Terpulang pada kita nak sebutkan apa. Okey. Jadi yang kita nak tahu ialah apakah itu algorithmic trading. Okey. Jadi definisi algorithmic trading ialah ia satu kaedah melaksanakan perdagangan. Okey. Kita execute order untuk beli atau jual dengan menggunakan formula matematik yang dijalankan oleh komputer. Okey, ini yang dimasukkan dengan algorithmic trading. Okey, melakukan dagangan menggunakan komputer. Okey, komputer menggunakan kiraan formula matematik untuk melakukan perdagangan. Okey, untuk execute entry buy atau sell. Okey, jadi macam mana ia dilakukan? Ia dilakukan dengan menggunakan arahan dagangan yang diprogramkan dahulu. Okey, kita ada specific instruction seperti mana yang kita definisikan pada awal tadi. Instruction yang spesifik memberikan arahan kepada komputer. Okey, jadi arahan dagangan yang diprogramkan ini, okey, dan kita menggunakan pemboleh ubah. Pemboleh ubah iaitu data-data yang variable, yang kita akan gunakan di dalam calculation kita. Kalau di dalam dagangan, kita gunakan data-data seperti masa,
harga dan juga volume. Okey, itu data-data yang algoritma akan lihat dalam membuat calculation untuk melaksanakan dagangan. Okey. Jadi ini bukan SC padu, ni sepatutnya volume ya. Jadi saya tukar. Baik, seterusnya algorithmic trading ni menggunakan formula yang rumit, model matematik dan juga pengawasan manusia untuk membeli dan menjual security kewangan. Okey. Jadi algorithmic trading menggunakan formula yang kompleks, formula yang mengambil kira data-data dagangan seperti harga, masa dan juga volume. Okey, dan dari situ dia akan menggunakan data ini di dalam model matematik untuk menghasilkan signal buy ataupun sell. Okey. Dan kenapa kita kata ada pengawasan manusia di sini? Kerana manusia akan, walaupun dia automatik, tetapi manusia akan diperlukan untuk meletakkan input ataupun sekiranya algoritma ini mempunyai formula yang tak tepat ya. Jadi di situlah manusia akan memberikan input untuk memperbaiki algoritma trading tersebut. Okey. Jadi seterusnya apa yang kita dapat lihat pada zaman sekarang ni ialah dagangan menggunakan algoritma biasanya digunakan oleh trader yang trade pada dagangan berfrekuensi tinggi, high frequency trading. Apa yang maksudkan dengan high frequency trading ni ialah dalam masa contohnya seminit beratus-ratus order boleh dieksekutkan. Manusia memang tak boleh nak buat order beratus-ratus dalam seminit ya. Jadi apa yang melakukan order tersebut ialah komputer. Komputer mampu melakukan beratus-ratus malah beribu order dalam masa seminit untuk melaksanakan dagangan. Okey. Komputer boleh melakukan itu. Jadi kita sering lihat algorithmic trading digunakan pada high frequency trading. Jadi untuk kita visualize, kita gambarkan macam mana algorithmic trading ni dilakukan, kita lihat kepada contoh. Okay, kita ambil contoh yang paling basic, kita ambil contoh pedagang yang menggunakan simple moving average. Okey. Baik, jadi pedagang ini menggunakan simple moving average dan dia punya arahan adalah basic saja arahannya. Arahannya kepada komputer ialah untuk beli 50 saham apabila moving average 50 hari bergerak melepasi dan di atas moving average 200 hari. Kita tahu ini ialah, kalau kita ingat dalam indikator dulu yang kita belajar, moving average ini adalah bullish crossover. Okey. Jadi dalam erti kata lain, apabila algoritma komputer detect moving average berlaku bullish crossover, okey, akan trigger order untuk beli 50 saham. Jadi inilah arahan yang diprogramkan di dalam algoritma ini, dalam contoh ini. Okey, itu arahan yang pertama. Arahan yang kedua ialah untuk menjual 50 saham apabila moving average 50 melintasi dan di bawah moving average 200. Jadi ini ialah bearish crossover. Jadi ada dua arahan saja dalam sistem basic ini. Okey, sebagai contoh. Bullish crossover beli 50 saham, bearish crossover jual 50 saham. Itu saja dia punya arahan yang diprogramkan di dalam algoritma. Baik. Jadi untuk contoh ini, algoritma trading ni, kerana ia menggunakan data yang simple ya, cuma menggunakan moving average, jadi ia mudah untuk ditulis ditulis sebagai program komputer. Okey, dan komputer akan memantau harga saham dan moving average dan meletakkan pesanan membeli dan menjual apabila syarat-syarat yang disebutkan, arahan yang disebutkan di atas ini berlaku. Okey, apabila MA50 berada di atas MA200, komputer akan terus
membuka pesanan membeli 50 saham. Dan sebaliknya apabila MA50 melintasi dan berada di bawah MA200, komputer akan buat pesanan untuk jual 50 saham. Okey. Jadi dengan cara ini, pedagang tidak lagi perlu melihat carta ya sepanjang masa kerana ia telah pun dilakukan secara automatik menggunakan algoritma. Jadi tak perlulah pedagang dengan secara manual membuka pesanan sendiri kerana ia telah pun diprogramkan di dalam algoritma. Okey. Jadi inilah contoh yang paling basic sekali macam mana berfungsinya algorithmic trading. Dan of course yang kita nampak di dalam market ialah algorithmic trading yang menggunakan pelbagai indikator ya. Jadi ini adalah contohnya paling basic, tetapi yang kita lihat pada dalam pasaran algorithmic trading jauh lebih complicated dan rumit daripada apa yang kita lihat sekarang. Okey, mungkin menggunakan pelbagai indikator, menggunakan pelbagai syarat dan komputer yang berkuasa tinggi yang dapat memproses informasi ini dengan masa yang singkat dan untuk membuat pesanan yang banyak dalam masa yang singkat. Okey. Jadi antara ciri-ciri algoritma trading ni dia pantas. Okey, kerana komputer boleh melakukan suatu perkara jauh lebih pantas daripada manusia. Jadi algoritma trading ini bergerak dengan begitu pantas sekali. Okey. Kadang-kadang kita akan dapat lihat satu lonjakan harga contohnya yang begitu tajam ya, kemudian turun balik. Itu biasanya ialah apabila algoritma bertindak mengejar untuk membuka order tersebut. Okey. High frequency ni kalau kita lihat pada sejarah tahun 2000 tak silap saya ada berlaku flash crash ya. Okey, di mana algoritma beramai-ramai ya secara berjemaah attack sesuatu security itu harga turun, okey, turun dengan tajam, lepas tu naik balik kepada harga yang sah dalam masa berapa minit saja. Flash crash. Okay, kita boleh kalau kita Google kita boleh lihat macam mana berlakunya flash crash. Itu adalah antara hasil daripada kegunaan algoritma yang tak terkawal. Baik. Jadi kita dah tahu konsep di sebalik algoritma. Dan kemudian macam mana algoritma digunakan di dalam trading ya, di dalam dagangan, iaitu dengan kita memprogramkan arahan yang spesifik kepada komputer untuk melihat data-data seperti harga, masa dan juga volume, dan komputer akan execute order pesanan sama ada beli ataupun jual menggunakan formula yang kita dah programkan. Dalam contoh tadi kita menggunakan simple moving average sebagai contoh. Bullish crossover, terus komputer detect bullish crossover dan buat pesanan beli. Kemudian algoritma detect bearish crossover, kemudian terus buka pesanan untuk jual. Baik. Jadi dalam development algoritma trading sejak berpuluh tahun ini, kita telah pun dapat lihat beberapa strategi algorithmic trading yang muncul di dalam pasaran. Okey. Jadi kita akan lihat pada strategi-strategi ini dan kita akan cuba fahamkan macam mana ia berfungsi. Okey. Okey. Sebarang strategi memerlukan peluang yang dikenal pasti. Okey, pertama strategi itu perlu mengenal pasti peluang ataupun opportunity untuk berdagang. Okey. Dan dari segi pendapatan yang lebih baik atau pengurangan kos. Okey. Jadi pertama strategi yang kita mahu di dalam strategi yang baik ialah dapat mengenal pasti peluang, kemudian keuntungan boleh dimaksimumkan dan pada masa yang sama mengurangkan kos ataupun mengurangkan risiko. Okey, ini adalah strategi ideal yang kita nak cari di dalam algorithmic trading. Okey. Jadi antara strategi yang sering digunakan di dalam algorithmic trading ialah strategi trend following, nombor satu. Kemudian strategi arbitrage, kita akan explain ya apakah masuk arbitrage strategi. Kemudian kita juga ada index fund rebalancing. Okey, ini lebih
spesifik kepada asset index ya. Kemudian kita ada volume and time weighted average price. VWAP itu untuk volume dan TWAP itu untuk time. Okey. Okay, kita akan pergi satu persatu strategi-strategi yang digunakan di dalam algorithmic trading. Baik, yang pertama tadi ialah trend following strategy. Okey. Strategi mengikut trend menggunakan indikator yang mengikut trend. Jadi kita ingatnya indikator yang mengikut trend ada berapa yang kita belajar. Kita ada moving average, kita ada channel, trend line, kita juga ada apa lagi yang kita ada, exponential moving average, weighted moving average dan sebagainya. Okay, jadi strategi yang mengikut trend menggunakan indikator yang mengikut trend. Okay. Jadi ini adalah strategi yang paling mudah dan mudah dilaksanakan kerana strategi ini tidak bergantung kepada sentimen pasaran ataupun spekulasi harga. Okey. Strategi ini hanya fokus kepada indikator yang kita gunakan, indikator yang mengikut trend. Baik. Okey. Cara yang dilakukan, cara trend following strategy dilakukan ialah dagangan ataupun order biasanya dimulakan berdasarkan berlakunya ciri-ciri trend yang dikehendaki. Sama ada kita dah dapat kenal pasti sekarang ni kita berada pada contohnya uptrend dan uptrend itu makin menguat dan sebagainya. Jadi ia mudah dilaksanakan, kemudian ia dilaksanakan melalui coding algoritma. Okey. Jadi kenapa ia dikatakan mudah? Kerana ia tidak menggunakan model yang kompleks untuk menjangkakan pergerakan harga. Tetapi sebaliknya ia menggunakan indikator saja. Menggunakan indikator yang mengikut trend, dan selagi kita ada trend, strategi kita ialah untuk mengikut trend tersebut. Mudah. Contohnya kita lihat tadi, sebelum ni kita lihat contoh moving average tadi. Contohnya mudah. Jadi komputer ataupun algoritma hanya akan tumpu kepada pergerakan moving average. Apabila berlaku bullish crossover, komputer akan keluarkan pesanan beli. Apabila berlaku bearish crossover, komputer akan mengeluarkan pesanan untuk jual. Simple. Walaupun simple, tetapi trend following strategy ini adalah trend yang popular ya, yang sering digunakan di dalam pasaran. Seterusnya ialah strategi arbitrage. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi arbitrage? Ialah dengan membeli saham yang berdaftar dua dalam satu pasaran dan pada masa yang sama menjualnya pada harga yang lebih tinggi di pasaran yang lain, menawarkan keuntungan bebas risiko. Dua listed stok ni ataupun saham yang berdaftar dua ni, contohnya kita lihat dia berdaftar di Bursa New York dan pada masa yang sama ia juga didaftarkan di Bursa China. Itu antara contoh ya. Operasi yang sama boleh direplikasi untuk stok versus kontrak niaga hadapan ataupun futures. Kerana ada perbezaan antara harga futures dan juga harga stok. Jadi dengan kita menggunakan algoritma dapat mengenal pasti perbezaan harga tersebut dan meletakkan pesanan yang membolehkan kita mengambil keuntungan dengan lebih efisien.
Jadi inilah yang dimasukkan dengan arbitrage strategi. Okey, kita mengambil kesempatan perbezaan kod ya pada aset yang sama tapi di kelas yang berlainan. Baik. Seterusnya, kita ada index fund rebalancing. Jadi untuk kita jelaskan apakah itu index fund rebalancing, kita pertama sekali kita kena faham apakah itu index fund. Okey. Jadi index fund ialah dana indeks kolektif ya ataupun dana bersama, okey, yang direka untuk mematuhi peraturan pratetap agar dapat menjejaki sekumpulan pelaburan tertentu. Okey. Contohnya kita ada indeks energi. Jadi indeks energi ini akan fokus kepada kumpulan-kumpulan stok ataupun syarikat energi. Okey. Dan ia akan mengikuti performance kumpulan syarikat tersebut. Ini juga kita sebutkan sebagai tracking ya, sebagai index tracker fund. Indeks ini track aset-aset yang terpilih. Okey. Jadi tracking ataupun penjejakan ini dicapai dengan memegang semua security di dalam indeks dalam bahagian yang sama dengan indeks. Okey. Contohnya dalam indeks, kita tengok indeks S&P 500. Okay, ada 500 company terbesar di Amerika Syarikat. Jadi indeks ni akan ikut proportion yang sama. Andai kata Apple ada dalam 5% daripada keseluruhan nilai indeks S&P 500. Jadi indeks tracker fund ni juga akan ambil proportion yang sama. Jadi dia akan mirror apa yang dilakukan oleh indeks S&P 500. Kalau indeks, contohnya indeks Nasdaq, Nasdaq banyak fokus pada teknologi company. Jadi indeks fund yang menjejak Nasdaq punya indeks akan mengikut komposisi yang sama. Okey. Andai kata Facebook ada 10% dalam Nasdaq, Amazon 10%. Jadi begitu juga akan dilakukan oleh index fund. Okey. Jadi kaedah lain termasuk pengambilan sampel secara statistik dan memegang security wakil sahaja. Jadi kaedah lain ialah index fund ni dia tidak ikut 100% apa yang dibuat oleh indeks yang diikuti, sebaliknya dia ambil saham-saham yang terbesar saja, dia mengambil wakil saja. Okey, contohnya kita sebut tadi teknologi company, mungkin saham ni hanya akan ambil teknologi company yang terbesar saja, ambil Apple, ambil Amazon dan sebagainya. Okey, jadi dia tidak pegang kepada kesemua aset-aset dalam kategori tersebut, dia cuma memilih wakil saja, pun boleh juga. Jadi dana indeks ni bergantung kepada model komputer dalam membuat keputusan mengenai security mana yang patut dibeli ataupun yang patut dijual. Jadi dengan ini, indeks fund ni diuruskan secara pasif. Jadi tak ada orang yang menguruskan indeks fund ni, dia diuruskan oleh komputer yang mempunyai program tersendiri ya, yang mempunyai arahan yang telah diprogramkan ke dalam komputer tersebut untuk memilih security mana yang sesuai untuk berada di dalam fund tersebut. Okey. Jadi, kenapa pedagang menggunakan index fund rebalancing? Kerana kelebihan utama dana indeks ini ialah pelabur tidak perlu meluangkan masa
ataupun tenaga untuk menguruskan indeks tersebut. Ia akan diuruskan automatik oleh komputer. Jadi komputer akan buat calculation, okay, dan akan membuat keputusan sendiri mana aset yang patut dibeli dan patut dijual mengikut arahan yang telah diprogramkan di dalam komputer tersebut. Okay, itu adalah kelebihan utama. Jadi tak perlulah pelabur nak analyse setiap sektor, nak analyse setiap portfolio. Jadi cuma beli indeks ini dan biarkan dia run. Okay. Baik. Jadi kita sambung lagi tentang index fund rebalancing. Jadi index funds ni dia akan recalculate balik ya. Dia akan selepas tamat sesuatu tempoh, dia akan assess balik apa yang dia pegang. Okay, company apa yang dipegang, adakah company tersebut, syarikat-syarikat tersebut masih lagi berada pada tahap yang diinginkan. Okay, menggunakan model komputer, menggunakan model matematik, dia akan buat kiraan, dia akan assess syarikat-syarikat di dalam dia punya portfolio. Okay. Jadi ini berlaku secara automatik dan dia akan mula buang ataupun tambah syarikat yang dia akan sekalikan dalam portfolio indeks tersebut. Okay. Jadi dana indeks menentukan tempoh pengimbangan, okay, tempoh pengimbangan semula ataupun rebalancing untuk membawa pegangan pelaburan mereka setanding dengan indeks penanda arah masing-masing. Jadi kalau indeks fund ini menjejaki ataupun tracking indeks seperti S&P 500, jadi dia akan mengira balik prestasi adakah sama dengan indeks yang diikuti. Kalau indeks fund ni ialah indeks fund S&P 500, dia akan compare diri dia dengan indeks S&P 500. Okey. Jadi apabila proses ini berlaku, ia mewujudkan peluang dagangan ya, untuk peniaga algoritma yang boleh mengambil peluang dagangan yang dijangkakan sebelum proses pengimbangan semula. Okey, semasa berlakunya proses pengimbangan ni, kita boleh mengambil opportunity untuk membuat keuntungan. Jadi dagangan seperti ini dilakukan melalui sistem perdagangan algoritma yang untuk melaksanakan order, execute order sama ada beli atau jual pada masa dan juga pada harga yang terbaik. Okey. Jadi ini adalah ciri-ciri index fund rebalancing, salah satu daripada strategi trading algoritma. Baik. Seterusnya ialah strategi volume weighted average price, VWAP. Jadi kita ada dua tadi, kita ada volume weighted, kita ada juga time weighted. Okay. Jadi untuk strategi volume weighted average price, dalam strategi ini algoritma akan memecahkan pesanan yang besar, okey, memecahkan pada bahagian yang kecil dan melepaskannya ke dalam pasaran dengan menggunakan profil volume yang spesifik kepada saham. Okey, jadi pesanan yang kecil ni akan memburu mana-mana saham yang mempunyai profil volume yang telah pun ditetapkan. Okey, yang telah pun dispesify dan diprogramkan ke dalam algoritma. Jadi order-order yang kecil ni akan memburu saham yang fit the profile, okey, yang mempunyai profil yang ditetapkan dan akan membuat order sama ada beli ataupun jual. Okey. Jadi matlamat strategi ini ialah untuk melaksanakan pesanan, okey, yang terdekat dengan harga purata berwajaran. Okey, terdekat dengan volume weighted average price. Jadi itu ialah matlamat dia.
Okey. Seterusnya ialah tadi kita ada volume weighted average price, sekarang ni kita ada pula time weighted average price. Okey. Jadi konsep yang sama seperti tadi, tapi kali ini strategi ni fokus lebih kepada time. Jadi strategi TWAP akan memecahkan pesanan yang besar kepada pesanan yang lebih kecil, dan pesanan ini akan menggunakan slot masa yang dibahagikan sama rata antara waktu mula dan waktu akhir. Jadi matlamat strategi ini ialah untuk melaksanakan pesanan yang hampir dengan harga purata antara masa permulaan dan akhir. Okey, dengan itu mengurangkan kesan pasaran. Kesan pasaran ini ialah noise ya. Kita takut kita terbeli pada harga yang kurang baik. Jadi dengan menggunakan strategi ini kita dapat harga yang terdekat dengan harga terbaik. Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita berehat sebentar. Kita akan sambung selepas iklan ini.